Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita masuk kitab yang kedua, iaitu Al-Adabul Mufrad. Perbincangan pada pagi ini tajuknya ke-318, muka surat 91 kitab terjemahan ni, hadis 748. Baik, bab nafkah seorang laki-laki terhadap ahli keluarga dia. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 4 hadis di bawah bab ini. Baik, hadis pertama iaitu hadis 748. An Thauban, terus anda pergi ke situ. An Thauban tu kita pergi pada sahabat. An Thauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min afdali dinar anfaqahu ar-rajul ala iyalihi. Itu yang pertama. Wa dinarun anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah. Yang kedua. Yang ketiga, wa dinarun anfaqahu ala dabbatihi fi sabilillah. Okay. Qala Abu Kilabah wa bada'a bil iyal wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigharin hatta yughniyahumullahu azza wa jalla. Jadi hadis ini sebenarnya sangat dia kena, sebahagian poin dia sangat kena dengan kita. Cuba kita tengok Dari Thauban, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya 1 dinar. Anda sebut lalu lah, 1 dinar. Sebut ni nak ayatnya bukan nak ayat 1 dinar tu 1 dinar, dan nak ayatnya hak minimal 1 dinar pun. Hak nak ayatnya ke dia sikit ke banyak ke, yang paling utama untuk dibelanjakan oleh seseorang kepada keluarga dia lah. Kena utama ke keluarga dia. Lepas tu kalau kita kata 1 dinar dengan makna khusus, lepas tu 2 dinar pun. Sebab tu kalau dalam syarah hadis ni dia sebut tu kan, 1 dinar tu nak ayatnya sikit ke atau banyak ke tak kira. Sebut 1 dinar. Kita kata ambil minimal lah. Soalan tu. Kukuk mana pun 1 dinar ke 10 dinar ke, keluarga tu jangan tinggal, jangan utama ke lain. Keluarga terabai ikutlah atau tali. Ni apa hukum umum yang Nabi sebut dalam konteks kehidupan. Baik, tu 1 dinar yang pertama. 1 dinar yang dinafkahkan kepada teman-temannya di jalan Allah. Mana teman dia ni adalah mujahidin, sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan, hak miskin-miskin. Kalau ada duit kita beli kasut pada dia, beli pedai pada dia. Sebab ada semua sahabat Nabi ni, dia hanya mengharapkan orang panggil kelengkapan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sahabat kaya-kaya beli sendiri. Kadang-kadang tak boleh diperas sebab apa, tak cukup. Kerajaan habis modal nak beli kelengkapan tadi. Kih-kih lagu ni kalau kamu beli, okey, sapok dia. Tu lebih utama lagi Nabi kata. Yang ketiga, dan 1 dinar yang dinafkahkan kepada haiwan kenderaan yang akan digunakan untuk peras habis. Kenderaan pula, mana bui unta ke, bui kuda ke, kita pakai kongsi duit, bui kenderaan pada dia nak pergi jauh ni. Tu 3 kan. Tadi orang yang kedua tadi, ni kenderaan, dia panggil marbut. Ribat tu lah, ribat marbut, binatang yang kira-kiranya yang boleh digunakan untuk berperang. Bukan semua. Kalau binatang tu binatang kecil, binatang tu jenis kita kata tidak kuat, tak lagi. Sebab kuda ataupun unta yang digunakan untuk berperang ni kuda yang berkualiti. Apa habis duit putus, besar pahala tu. Kata Abu Kilabah, Nabi SAW memulai berbelanja bermula dengan keluarga dan laki-laki mana yang paling lebih besar daripada orang laki-laki yang menafkahkan harta dia kepada anggota keluarga yang masih kecil hingga Allah menjadikannya mereka mandiri. Maksudnya begini, maknanya kalau kita ni, sebab tak ada kata dekat dengan kita ni, sekarang kita ada anak, kita duk jaga anak kita ni. Kita ambil anak kita dulu, keluarga kita lah. Daripada mana kita jaga tu? Ketika dia kecil, siapa dia besar, dia boleh berdikari, dia boleh cari duit diri, baru lepas besar ada. Ataupun orang lain. Ni dah anak sebut sebelum ni, biar ada seorang orang miskin, kita taja anak dia daripada kecil. Biarlah 100 bulan tak apa, dia kecil lagi, dekat 2-3 tahun, kita kata kita siapa dia habis mengaji, siapa dia boleh berdikari, kita berhenti lepas tu. Tu maksud dia mandiri tu, mana dia boleh huruf diri dia sendiri dah. Dia boleh berdikari.
Makna kita support dia tu, siapa dia boleh berdikari. Tak ada pahala lebih besar daripada maknanya kita kata anak kita. Lepas tu kalau anak kita lepas tu, kita cari pula orang anak-anak orang miskin. Anak demo 4 orang ni kawan nak habis orang, kawan nak bantu dia sampai dia habis universiti. Ya ada orang buat gitu. Ada hak berlaku tu. Nya berlaku ni. Pok kita juga cerita ni. Dia pakat tu berapa 4 orang ke 5 orang guru. Dia ambil seorang pelajar. Dia bukan ambil, maknanya dia pergi berbincang dengan pihak sekolah. Okey, seorang pelajar ni kita akan support. Dia pakat beberapa orang. Oh ni ada ni. Itu bagus. Jadi kalau kita kata contohnya kos untuk pembiayaan budak 500 bulan, enggak baru 100 lebih 120 bulan sampai. Siapa budak ni besar dia target kita ada orang buat. Ni super. Ni maknanya pahala besar. Apa dia maksudnya? Anaknya ada baca dalam sebelum kita baca bawahnya. Anak sempat rujuk dari syarah. Maksudnya begini. Ulama buat perbandingan. Dalam konteks kita membantu seseorang, kan ada istilah dia panggil one off. Ni ada. Sekali pun tak sesat masalahnya. Enggak dia makan semua, mungkin makan hari tu ya. Sekali 1000. Patut tahu ya. Boleh pahala juga. Mana lebih baik seperti Nabi sebut, kita support dia walaupun tidak 1000, 100, tapi siapa dia boleh berikan. 5. Kalau kita ketika dia umur 5 tahun, berapa biasa orang 25 tahun dah lepas universiti dah. Maknanya 20 tahun kita support dia. Kita bermula dengan dia umur 5 tahun. Mana lepas 20 tahun dia keluar universiti, dia boleh kerja, baru kita berhenti. Ataupun mungkin di universiti dia dapat dia beasiswa, dia dapat dah tu PTPTN kita kata tak. Mana kita tak support dia. Itu maksud mandiri tu. Siapa dia habis, siapa dia boleh berikan. Hak ni lebih besar daripada one off tu. Sekali. Lepas tu tak cukup juga lepas tu. Sebab itulah ni hak Nabi sebut ni perkara yang boleh menyelesaikan masalah. Sebab kalau kita sekali setahun dah, bukan boleh selesai pun. Boleh pahala juga, tapi hak ni besar lagi. Apa tu? Dia ada ciri istiqamah. Banyak perkara tu kebaikan di sini. Sebab tu bagi anda, kalau kita lebih baik kalau kita 5,000 sekali dengan kita sama-sama sikit-sikit 100 bulan sampai dia habis nanti. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dan anda pun sebut gitu dulu. Daripada duit stokor. Duit stokor dia boleh habis lalu, bukan bagi stokor. Habis lalu. Habis lalu. Kadang-kadang kita kata guna awak ngaji dah, dia beli handset ke 3,000. Sebab tu molek kita mesti sikit untuk keperluan dia. Misalnya dia perlu dia, duit poket dia misalnya 200 boleh habis. Siapa dia habis ngaji? Hak tu lebih baik. Tu maksud dia sini lah. Tu maksud hatta yughniyahumullah, sehingga Allah mencukupkan dia. Dia boleh cari makan sendiri. Baru kita berhenti. Tu sebut. Baik, cuba kita tengok kandungan hadis. Sebab dia 4 hadis saja di bawah ni. Dalam hadis ini terdapat perintah agar memberi nafkah kepada keluarga serta penjelasan akan besarnya pahala. Besarlah pahala tu. Besar sama ni tak ayat lah, tapi a'zamu ajr. A'zamu ajra. Sebesar-besar pahala. Semuanya anda tak tahu. Yang kedua, dalam riwayat di atas, pemberian nafkah kepada keluarga didahulukan. Kerana pemberian nafkah kepada keluarga merupakan kewajipan yang paling asas, paling penting, yang perlu didahulukan. Selepas tu barulah beri nafkah kepada tentera, kepada kenderaan untuk tentera guna. Selepas tu ya. Juga sikit. Macam anak ni, ada anak kerja dia jaga rumah tangga, tapi kita nampak dia kesempitan. Boleh tak kita bilakan? Selepas ni ada hadis. Ada hadis khusus Nabi sebut. Nak jawab Allah juga, jadi tak ada hadis tuan ni. Lepas ni dia ada hadis tuan. Kita bincang lepas ni lah. Soalan tu dia boleh tu boleh. Dalam syarah pun ada sebut kita apa kita lepas ni lah. Tu ada perbincangan sebab tak nak habis dulu. Hadis yang kedua, sebab dia 4 hadis. An Abi Mas'ud Al-Badri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Badri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa memberi nafkah kepada keluarganya dan ia mengharapkan pahala, maka nafkah itu merupakan sedekah bagi dia. Jadi sedekah bagi dia. Baik.
Cuba tengok Jadi beberapa kali sebelum kita pergi pada kanun hadis, sesiapa memberi nafkah, dia sebut nafkah ni mana perbelanjaan yang dihabiskan untuk keluarga dia. Bukan zakat. Bukan zakat. Zakat tak boleh pada keluarga. Sebab dalam tanggungan dia tak boleh. Orang yang dalam tanggungan dia tak boleh. Kalau dia biarlah. Dia tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh. Boleh katakan bahayalah, ada risiko dia tu. Jadi duit tak mengalir lain. Balik dia balik. Jadi kalau nak beri duit lain, beri duit dia, kalau tidak zakat nak beri kat orang lain. Tu bagaimana pendapat yang sangat molek. Kalau kita terima kata ada, kata boleh, dia akan jadi lagu lain. Jadi tak comel. Kumpul-kumpul duit anak dia susah. Padahal dia siapa boleh keluar zakat, mana dia ada duit lain. Dia suka tahu berkata gitu. Sebab ada berlaku di dekat dengan pak kita lah. Jauh kayu kontraktor besar. Dia punya anak dia. Enggak bila siapa pada anak kata tak boleh. Jadi kata anak dia betul. Dia mari dengan hadis Nabi tu lah, hadis Nabi hopok dia letak di masjid di tiang masjid anak dia mari ambil. Hak tu nama kata bukan zakat tu. Sedekah biasa. Zakat tadi. Kalau sedekah ni tak apa, boleh. Walaupun kalau kira boleh sedekah ni boleh asal dia tidak zakat. Tidak zakat. Kalau zakat tadi. Baik, tak apalah. Kita tengok lagi sini. Jadi dia sebut sini yahtasibuha, bui pada keluarga mengharapkan pahala. Jadi boleh sedekah. Sedekah di sini bukan sedekah hakiki ni. Sedekah ni sedekah majazi dia panggil. Sedekah di sini maknanya ana sini ana buat sedekah sini maksudnya pahala sedekah, bukan sedekah. Sebabnya kalau kita kata sedekah dikira pahala sedekah, bagaimana dengan keluarga Rasulullah Bani Hashim? Dia tak boleh terima sedekah. Tu jadi isunya. Keluarga Nabi, keluarga Nabi tak boleh terima sedekah, hadiah boleh. Sebab tu sedekah. Jadi kalau begitu maknanya suami dia tak boleh sama lah pahala sedekah. Dan bila dia beri ke isteri dia atas nama sedekah tak boleh, maknanya boleh pahala biasa, tak boleh sedekah. Muka keluarga dia tu isteri nak apa ni? Anak Nabi. Dak, sedekah sini sedekah maknanya pahala sedekah, bukan sedekah. Memang ulama kata gitu. Sebab apa sebut sedekah nak nilainya besar pahala, supaya pahala sedekah. Tapi bukan sedekah. Kalau sedekah kat nanya lah pada orang nikah keluarga Nabi. Keluarga Nabi kan tak boleh terima sedekah. Bani Hashim tak boleh terima sedekah. Jadi makna sedekah sini sebut sedekah dari sudut mendapat pahala, bukan hakikat sedekah. Itu maksud dia. Baik. Cuba tengok kandung hadis. Kemudian nak bagi hurai. Sebab ini dalam syarat tu dia bincang mana. Tak apalah. Hadis ini menunjukkan bahawa pahala suatu amalan itu tidak akan diperolehi jika tidak diiringi dengan niat ibadat. Dengan niat. Tak apa, lepas ni kita bincang. Yang kedua, memberi nafkah pada keluarga merupakan kewajipan berdasarkan ijma'. Beri nafkah pada keluarga itu adalah kewajipan ijma' ulama. Siapa dia tahu? Dosa. Baik, sekarang ni kita nak bincang poin pertama. Waktu ulama bahapannya di sini ada buat catatannya. Jadi apa maksud? Cuba perhati model. Man anfaqa nafaqatan ala ahli. Sesiapa yang membelanjakan perbelanjaan untuk ahli keluarga dia, wahwa dalam keadaan dia yahtasib mengharapkan pahala. Itu satu makna. Selagi yahtasib ni dengan erti bawah tu dia buat Imam Qurtubi kata. Cuba tengok penjelasan kata. Yahtasibah, teks hadis menunjukkan bahawa pahala infak hanya akan diperoleh jika diniatkan dengan rangka ibadat. Masa dia pada anak bini dia niat ibadat dalam hati dia. Enggak kita niat gitu semua. Dari nak pakai bui. Baik. Tu masalah tu. Kalau niat gitu kan, nak kali bui kena buti minta. Oleh pel aku tu. Takut paham kita tak apa. Baik hukumnya wajib atau mustahab tak kira lah. Nafkah wajib ke nafkah tidak wajib mesti kena niat. Kalau tidak kali sebab yahtasib. Tu kata Imam Qurtubi. Sedangkan konteks hadis menunjukkan bahawa jika seseorang berinfak tapi dia tidak niat ibadat, bui gitu ya, maka dia tidak akan peroleh pahala meskipun kewajipan untuk memberi zakat telah. Jadi lepas hukum wajib pahala tak boleh. Aku tu. Baik, anda sini anda buat catatan. Di sini ulama berbeza pandangan apa maksud yahtasibuha. Ihtisab apa maksud? Yang pertama, setengah ulama mengatakan yahtasibuha itu bui pada keluarga dengan ihtisab. Ihtisab mana niat
menunaikan tanggungjawab. Niat menunaikan tanggungjawab tu maknanya dia bui tu atas makna tanggungjawab. Tak perlu niat kata niat putih mentah dok. Niat dok. Mana bui tu atas tanggungjawab dia. Boleh pahala dah. Baik, tu sah. Yang kedua, Ibn Hajar kata ni, Hafiz Ibn Hajar, dia kata maksud ihtisab ni niat untuk dapat pahala. Jadi niat. Jadi bila kata niat tu buat dalam keadaan sedar. Ni setengah ulama kata rohok tu. Enggak kita bagi ni berapa kali sehari bui. Hak bui hak stokor untuk sebulan tu suku. Patut bui nak hari kau ya su beli kau bisa niat neng. Orang tu tengah niat ni. Lagu tu kau. Rupanya niat ni dia kata sekadar bui tu kita niat ni keluarga kita kena gitu cukup dah. Kalau kita nak pakai paling ringan. Yang ketiga, Imam Qurtubi kata niat qurbah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika tidak niat qurbah, tak boleh pahala tapi lepas tanggungjawab, tak dosa di hari akhirat. Bagus tu. Sebab itulah di sini ana ambil pendapat yang keempat, mana kita sebagai orang Islam ni bila kita bui tu atas rasa perintah Tuhan. Kadang-kadang kita tidak niat khusus pun tak apa dah. Mana perbuatan tu kita buat kerana Tuhan suruh nak dapat redha Tuhan. Niat tu tidak niat sama nak kali bui kena niat gitu, tak mesti gitu. Kita sebagai Islam kita biar terasa tanggungjawab dah. Boleh dah tu. Pada dah tu. Sebab itulah yahtasibuha ni setengah ulama mengatakan bahawa yahtasibuha ni dia berkait dengan orang Islam. Kalau orang kafir dia bui kepada keluarga dia tak timbul ihtisab. Sebab apa? Sebab dia tidak Islam. Mana orang Islam yang bui, kena ingat ihtisab ni bila dia bui pada ahli keluarga dia, mana dia boleh pahala seperti pahala sedekah. Syaratnya harta tu kena halal. Dan dia pun bui dekat dia kerana tanggungjawab lah. Tu mana ihtisab. Kalau nak kali bui kena niat, berat tu. Mari rugi 3, kita bui 4, 2 yang niat. Berat. Ulama kata jadi kan. Kalau orang yang kafir lagi tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Cumanya gini dalam hadis sebut tak boleh pahala tu maksudnya gini. Setiap kebaikan kafir buat tu malaikat catat. Tu memang ada sebut. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, tak pilih semua, tak dapat. Tetapi kalau dia masuk Islam, sebelum dia meninggal dunia, sebelum ghargharah, sebelum nyawa berada di tengah di garis lintas antara alam barzah dengan alam musyahadah, sebelum sampai situ dia beriman, semua kebaikan dia malaikat catat tu Allah tukar jadi pahala. Dan dia boleh rasa kesan baik di hari akhirat. Itu memang jelas ulama sebut gitu. Dan ada hadis. Boleh. Jadi rahmat Tuhan lah. Apa je malaikat catat. Nak tunggu dia beriman. Mana kalau dia beriman kan Allah boleh semua. Daripada orang mau balik lagi boleh semua. Itu dosa tak boleh. Boleh pahala saja. Dosa yang jumpa makab lah. Hilang. Dosa hilang. Dosa hilang. Bila dia masuk Islam. Sebab tu setengah kebanyakan ulama kata orang kafir tidak ditimbang pun di mahkamah Allah. Timbang apa dia? Mungkin dia tidak Islam. Ada kata timbang sebab nak royak dia banyak mana. Tapi kalau mungkin tak Islam kan, mungkin titik idea begitu lah. Kalau mu Islam ni lah kamu dapat sepatutnya. Tapi hilang abang Ami gitu. Ulama kata wak dia gitu. So ulama kata memang tak perlu timbang. Timbang apa dia? Dah tentu dah tak jadi apa. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai Imam Qurtubi ni agak ohak jugalah. Sebab tu yahtasib ni mengharapkan pahala dan redha Tuhan ni, boleh pahala redha ni makna dia buat tu kerana Allah dah. Atau tanggungjawab boleh dah insya-Allah. Sebab kalau kita kata nak niat pakai dalam konteks mazhab ni muqtarinan bil fa'ili al-qasdu muqtarinan bil masa nak bui tu niat serta dengan bui lalu. Berat. Kena tasdik lagi panjang. Kalau tasdik lagi leper. Mana ni qasad serta dengan bui. Tak boleh sama masa. Misalnya hari ni qasad esok tak boleh. Sebab dia tidak muqtarinan tu. Beratlah tu. Sebab tu bagi anak ni kita pakai umum lah. Maknanya tasdik mana macam niat semaya lagu mana? Niat mai tu apalah. Niat mai tu supo ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun tidak kata gitu. Sebenarnya mazhab dia. Niat dia katanya al-qasdu muqtarinan bi fi'li. Mana kita tutur rumah tu tak kira lagi tu. Waktu dia panggil azam baru dalam mazhab Syafi'i. Bila dia nak sembahyang, asyik tu dia punya. Lepas tu akad takbir. Tu muqtarinan buat lalu. Niat patut tu buat. Hak niat patut tak buat lama pergi kedah tupu ketiga tu. Niat nak mari maya pergi beli tu. Hak tu dia panggil azam dalam konteks mazhab Syafi'i.
Tapi kalau dalam konteks umum masalah tak niat lah tu. Niat lah tu. Sebab tu Nabi kata idza qama idza qama ila salat fakabbiru kira. Idza qamu ila salat fakabbiru. Bila kamu bangun nak sembahyang kat takbir. Idza qamu ila fakabbiru. Bila kamu bangun nak sembahyang kat takbir. Nabi tak sebut niat. Sebab akad takbir tu niat ada dah tu, kau tidak akad dia. Tu beza dia nya. Jadi kita nak pakai. Kalau kita pakai Nabi sebut lagi, kita tak akan timbul waswah. Waswah timbul tu kalau pakai kaedah dipanggil apa ni? Qasak taruh ta'yin kan? Maksud 3 perkara tu kita pisi lama, maksud niat tu. Allah. Dua sah kita lepas. Buat apa nak? Gak kita ni orang tua dah umur 70 pisi lama ni tak betul apa bagi lagi tu. Padahalnya dengan pakai ya begitu tu tak niat lagi kok. Sebab tu bagi anak tak akal tu. Kau tak tahu ta'yin, kita orang muda pun payah. Lepas tu awak nak kata tak sah. Hai nyanyi. Sahabat Nabi tak ada pun je kau tak tahu ta'yin. Ada usalli pun. Tak ada usalli pun. Masalahnya dalam mazhab Syafi'i pun sebut kalau salah usalli sah lagi maya kalau hati tu anak kena dah mayasan. Maya ngori. Malah sebut masjid mana dulu pernah anak kuliah kat masjid. Maya ngori. Usalli fardal asri 4 raka'atin imaman lillah ta'ala. Anak kata tak ada apa lagi ni. Dia mikrofon. Allah tak jadi dia kata. Dia cuk mula. Kita dah tak akal hang kita tu mesti cuk mulan. Dia pun betul wali usalli fardal maghrib 3 raka'atin adaan imaman lillah ta'ala. Baik, kalau kisah tu lah dalam hati dia memang dia tahu dia jelas dan niat dia main ngari, cuma dia salah lafaz. Makna usalli tadi tidak terpakai tu. Jadi sebenarnya dalil. Dan mazhab Syafi'i waktu terima qasak tadi dia kata sah. Maknanya hak tu tidak kira niat lah sebenarnya. Jo. Sebab tu sebenarnya lafaz niat. Jadi lafaz niat ni tak perlu. Sebab Dr. Jo kata dia mula-mula supaya buat kereta, mula-mula kita tengok dia ni. Mula buat kereta, baru-baru boleh tengok dia masuk ni. Tak ke 40 tahun tengok lagi ya. Perlu ingat lagi mayasa. Tak ni betul dah tu salah. Benda-benda gitu ya sebenarnya bagi anak tak perlu. Dah awak buat. Masalahnya orang kata gitu dia kata tak sah kalau kita tidak taruh tadi. Kau tak sah. Tu tepuk meja dalam bilik guru tu. Pala kayak ni. Lepas tu bangun sahur nak puasa kan. Takut tak niat, tak ada niat. Bangun lepas. Dan kita tak ada niat ke apa lah. Kalau sahur tu memang nak puasa esok lah. Ya nak sahur tu apa? Cuba ya sahur. Nak puasa. Nak puasa. Mana ada dah niat. Macam kita terawih di kampung ada. Dia ada reti sebentar. Nah itu sama reti. Tu boleh. Lafaz. Kita kau tak ingat. Dia peringat esok puasa hari mula-mula kan. Lafaz lah, tak ada apa. Sawak apa ni? Nawaitu sawma radhilillahi ta'ala tu sebenarnya lafaz lah. Dia bangun sahur tu apa? Kerana boleh rejak tak ada bangun hari tu. Mulai mana bangun tu nak puasa dah lah. Dia ketuk-ketuk mata rosok pergi cari tu dah. Tak ada mencih pakai bahaya sejuk gitu, tak ada nak berangat dah tu. Niat dah betul dah. Tentu mana niat. Nak pelik ni dalam mazhab Syafi'i, siapa dia dah tidak niat. Misalnya dia tak ingat nak niat atau mai sunat, puasa sunat lah. Pukul 11 tak makan lagi dah. Dia tidak niat pun puasa. Dia boleh niat. Makna puasa dulu. Jadi berlaku puasa dulu. Sah. Tu besar. Tak tadi niat dah memang tidur tu niat dah. Tidur tu niat dah nak bangun besok 1 Ramadan. Niat dah tu. Tak apalah hukuman orang tu bab itu hukuman pun bagi anak dia lah. Baik, seterusnya kita ambil hadis yang kedua. Hadis yang kedua habis dah tadi. Hadis yang ketiga Hadis yang ketiga. An Jabirin qala rajulun ya Rasulullah indi dinar qala anfiqhu ala nafsik qala indi akhar fa qala anfiqhu ala khadimik atau qala ala waladik. Ni
ala waladi. Qala indi akhar, qala dha'hu fi sabilillah wa huwa akhassuha. Daripada Jabir ia berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya ada duit 1 dinar. Mana duit ni, mana duit yang lebih daripada keperluan dia lah maksudnya. Nabi pun kata, infaklah kepada dirimu sendiri, gunalah untukmu. Orang itu kata, saya memiliki 1 dinar lain, mana untuk diri saya tu ada dah. Mana duit tu kira lebih daripada keperluan, ada 1 dinar. 1 dinar ni mahal. Berapa? Kalau dalam konteks Malaysia 800 lah. 800. Ya, bukan kecil 1 dinar ni. Duit emas tu ni lama. Seekor kambing. Seekor kambing. Kalau dirham berapa? 250. Kalau 24 ya. Gitu kayak gitu. Makna dinar ni mana seekor kambing. Boleh je 800 tengok dia turun naik juga kan. Tapi maknanya duit emas, nilai emas tu. Saya ada dah dinar lain untuk saya. Maka Nabi kata dia, infaklah kepada pembantu mukhadam engkau. Belanja untuk dia, beli baju dia, ikutlah untuk keperluan dia. Atau Nabi bersabda kepada anakmu, ni anak. Orang itu berkata, saya ada 1 dinar lain. Nabi kata, infaklah di jalan Allah. Dan itu adalah yang paling rendah. Yang paling rendah. Maknanya paling rendah ni maksudnya Nabi dah lekih ni. Nabi suruh utama keluarga ni. Khadam. Di sini anak. Waladik ni lah ulama hurah ditanya tadi. Manakala anak kita susah, pada dia ni lepas dah tanggung dia nekok lakot dah, tapi dia susah pun, tapi bukan zakat. Bukan zakat, ni sedekah ataupun infak biasa, bukan zakat. Zakat kan. Mana kalau nak kalau kita duit lain, hal tidak zakat. Ni anak ni walad. Ni anak ni dalam tafsir, dalam anak tengok dalam syarah dia kata bukan anak dalam tanggungan dia, bukan anak yang masih di bawah tanggungan dia. Anak orang sudah lepas kerja dah, cuma dia susah. Hak ni lah cerita hak dia digitak duit dalam masjid tu kan. Anak dia kan. Ya, ayah dia kaya. Duit tu lama kata bukan duit zakat. Duit di sedekah dia dia letak di masjid, dia amanah pada seorang. Kalau orang miskin mari berilah dia kata. Enggak mungkin anak dia ni miskin susah. Anak dia pergi, dia ambil lah sebahagian. Bila ayah dia tahu, dia pergi ambil semula duit. Aku tidak niat nak bagi kamu. Anak dia kata, orang jaga duit dia kata orang miskin, saya ni miskin. Dia ambil. Balah anak kapok tu sampai dibawa pada Nabi. Balah Nabi kata anak dia ambil tu sebagai hak dia. Dan ayah dia walaupun dia tidak niat nak bagi anak dia, dia tetap boleh pahala. Nabi kata. Mana boleh pahala? Anak dia boleh harta, bukan dia miskin. Tu bukan zakat tu. Hak dia boleh pahala walaupun dia tidak niat pun. Maknanya kebaikan yang kita buat ni kalau tak kita niat gini, tapi jadi lagu lain, asalkan kebaikan boleh pahala. Tak seharusnya tu. Ni untuk anak ni boleh kita bantu dia. Sebab itulah Hana lebih cenderung mengatakan bahawa ibu bapa ni dia kena pantau anak dia dari sudut bui bantu sampai bila-bila. Sebab anak ni orang panggil wali, dia tak putus hubungan sampai akhirat. Tak ada orang panggil bekas pok ada. Tu bekas ayah kanda. Tak ada. Bekas tu lelaki ada. Bekas isteri. Tapi wali tak ada bekas sampai hari akhirat. Okay. Sebab tu saya nak wakar. Memang dia pantau anak dia. Dia pantau anak jatuh dia, bukan anak tim. Dia kata apa lepas nikah jadi kurang ibadat. Okay, ada dalam riwayat kan. Sampai dia susah bini dia. Susah nak. Dia kata awak nyanyi pada isteri. Isterimu lebih berhak mendapat suami lebih baik daripada-mu. Jadi susah supaya isteri dia boleh cari lelaki lebih baik. Sebab dulu kuat nak ibadat, kuat perang. Lepas tu jadi kurang. Bila Nabi tahu, Nabi tak kata salah tindakan Sanawaka. Cuma lepas tu anak dia tu jadi kau bengai. Bila cerai ke jadi kau tak terurus. Dia pun minta nak rujuk dengan ayah dia. Anak lah jantan. Sanawaka pergi bicara Nabi lagu mana. Dia kata anak jantan saya tu, saya suruh dia cerai tu, dia rujuk. Nabi kata buat perjanjian dia. Kalau nak menikah semula, Nabi ni mu kena janji, kena kekalkan prestasi ibadat. Misalnya pergi perang ke subuh dulu. Dia buat perjanjian sampai begitu sekali. Padahal nak jaga tu. Tu tanggungjawab pok. Jadi tak apalah. Cuba tengok kandungan hadis ni. Seseorang mendapat pahala atas nafkah yang wajib ia berikan. Boleh pahala, bukan sekadar lepas tanggungjawab, boleh pahala. Seperti pahala sedekah. Siapa pekat pahala sedekah? Kalau dia buat itu dengan cara baik, tidak mengungkit
Lepas tu hak dia beri tu pahala sumber yang halal, boleh pahala sedekah. Sebab tu kena ingat pahala sedekah mana? Sedekah mana pahala yang besar. Itu makna sedekah sini, bukan sedekah hakiki. Sedekah hakiki tak boleh. Tak boleh lah keluarga Bani Hashim. Kerana dia meniatkan hari itu untuk mendekatkan diri pada Allah dan melaksanakan kepada Allah. Niat dalam hati. Mana hak tu ada sama. Tidak kata niat secara khusus, tidak. Yang kedua, seseorang wajib memberikan nafkah pada isteri, anak, hamba dia, khadam dia dan semua orang yang berada di bawah tanggungan dia. Dia wajib ni. Baik, hadis yang keempat yang terakhir. Ini peringkas saja. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atu dananir dinaran a'taitahu miskina wa dinaran a'taitahu fi raqabah wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran anfaqtahu ala ahlik afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 4 dinar. 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada hamba, 1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, mana orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Nabi kata sedekah 4 jenis sedekah tadi, 4 tadi, hak paling afdalnya adalah dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Maknanya dalam hadis ni Nabi sudah dahulukan keluarga. Nak derma-derma pun tengok keluarga tu cukup ke tak. Nak kau kasut sekolah nak tubik kaki dah, beli hak tu dulu dah. Tu maksud dia nya. Baru kita nak pergi pada masjid, nak pergi ke apa. Kecuali orang itu banyak duit, lain cerita. Ni kalau tu yang ada duit, utamakan kepada keluarga. Tu maksud Nabi. Lepas tu dia buatlah sini raqabah, makna hamba, tak apalah, kita terus pergi pada kandungan hadis. Dia miskin lah juga. Miskin aja mencakup orang kafir. Fakir dia gini sebenarnya. Fakir mencakup kaum fakir ni gini. Sebab dalam istilah agama, miskin ni dia ada lagi hak berat pada miskin. Fakir tu. Sebab kalau mengikut ulama, miskin-miskin ni maknanya seseorang yang kita kata kain pagi makan pagi, tak bergantung orang lagi, dia kerja boleh gitu. Tapi tak ada nak simpan. Tu miskin. Fakir ni dia perlu pada bantuan. Itu istilah sunnah. Maknanya fakir ni daripada fakir ni seorang yang memerlukan bantuan orang lain. Miskin lebih teruk daripada fakir lah. Ada dia fakir lebih teruk ada miskin. Fakir lebih teruk. Fakir sebab apa? Fakir ni tak cukup lah, dia terpaksa perlu bantuan orang lain. Tapi miskin dalam takrifnya seseorang, orang panggil cukup makan nak simpan pun tak boleh. Sebab kain pagi makan pagi. Tu makna miskin. Tapi fakir ni makna dia siapa perkat memerlukan bantuan. Tu makna fakir. Tak cukup. Sebab tu kan kalau kita kata dia kata al-fakir ila Allah, orang yang perlu pada Tuhan. Maknanya miskin siapa perkat perlu bantuan orang tu dalam istilah fakir. Sebab tu dalam bab zakat fakir miskin. Orang miskin pun boleh dah zakat fakir. Tu kan. Jadi walaupun dia sebut miskin tapi termasuk juga fakir. Tengok dia guna K, itu sepatut Q lah kita dah. Kerana apabila istilah fakir dan miskin disebutkan bersama akan mengandungi erti tersendiri. Sebab kalau disebut dalam satu nas tu ada sebut miskin dan fakir, miskin ni tak ada suku, fakir tak ada suku. Tapi dalam nas kalau sebut miskin, makna orang yang tak cukup lah. Maknanya termasuk fakir, walaupun fakir ni lebih berat lagi. Namun jika hanya disebutkan salah satu, maka istilah itu dia mencakupi kedua-dua. Itu maksud dia. Kalau raqabah tu hamba lah. Raqabah tu hamba kan. Ada timbul satu isu, biarlah nak sebut ni kita, sebab kita kena tengok juga fix masa. Ada satu kiblat tu, dia satu keluarga, suami dia pun bukan tak kerja, bertanggungjawab suami dia ni. Cuma sebelum ni dia tidak terjejah pendapat dia sebab kerja luar-luar. Isteri kerja daripada rumah, suami dia kerja keluar. Tapi pendapat dia tu orang panggil parah miskin lah. Tapi dia tak perlu pada dia, cukup dia. Tapi kalau berlaku apa-apa kecemasan, sudah dia letih lah, terpaksa buta. Tiba-tiba berlaku aksiden. Aksiden tu menyebabkan isteri dia tu jadi cacat kekal, tak boleh nak buat. Jadi berlakulah isu tak cukup lah. Dia tadi orang panggil cukup tu kerana kerja rumah. Jadi nak buat lagu mana? Tu timbul isu tu. Timbul isu boleh ke tak mak dia nak bagi zakat kepada dia.
Tanya anak telefon anak kata gini lah. Boleh kau ayat pemok tu biar beri duit lain. Dia kata masalah nak ayat kita adalah masalah keluarga tu. Dia jadi mak dia tak faham agama, kau mak dia jadi dekut wallah. Tapi mak dia hanya nak beri adik-adik dia pun nak beri zakat tu. Anak kata ambil lah. Sebab apa? Sebab dia tu dah dekat dia. Tidak ada tanggung dengan mak dia. Tidak ada tanggung dengan mak dia. Dia maksud anak gini, hak tadi pun tidak ada tanggungnya lah. Tapi oleh kerana atas rasa dia takut jadi hello. Tapi dalam kini tak timbul dah hello. Kena tengok dalam konteks lah. Memang dia betul-betul memeluk. Anak kata ambil lah. Dia kata tak dosa kau tak kata tak apa. Ambil lah. Lepas tu kita kira semula lepas pada itu. Kita pergi jumpa kebajikan masyarakat. Sebab kita tengok sih dia. Nak beli dah bayar ke dia punya apa ni kursi roda kena beli, lepas tu lembek khusus, lepas tu kena beli lembek awak boleh tu naik ke apa tu banyak kalau lah anak kata ambil. Kita melihat di sana dia tu tahap mana walaupun sebab ada ulama kata boleh asalkan dia cukup syarat asnah boleh. Cuma anda sebut sana anda tak berani nak buka tu takut jadi seperti tadi. Kaya aku temu ada syarikat construction sendiri dah nak ubi kan zakat nak siapa ubi lain dah kaya temu tu kita bimbang takut jadi gitu. Tapi dalam kita tadi anda tengok keadaan tu ngomong dia pun kerja kapur cuma ada orang panggil siapa tahap zakat mak dia tu kata ubi ambil tu tak apa. Allah ni dak lah Allah ni di mana isteri dia pun sudah boleh itu tapi kira-kira tak kursi roda dapat bantuan buat di masyarakat boleh buat kerja rumah guna kursi roda mana boleh tertampung semula. Orang panggil keperluan keluarga patah anak pun sudah besar dah. Tak perlu lah maknanya terima ke zakat ke sekali dia setahun ambil tu dia boleh buat modal. Kita kena tengok kira juga lagu tu. Kalau kita kata nak main tak boleh langsung tu dah apa rasa anak tu pendapat lain kita ambil lah pendapat lain dari kiki gini kenapa kira anak kata ambil lah tak apa dah sebab nak timbul hello tu tak timbul dah situ. Tapi jangan pukul luar tu. Orang tak buat secara tu bukan dia panggil dia panggil waqi ajuziyah kiki terpencil gitu kan. Kalau kita kata tak boleh kita boleh beri ke dia. Dia dulu ada satu berlaku ni yang Maulana sebut anaknya. Dia belajar Pakistan lah, dia belajar sana. Yang sapok dia duk hantar duit bulannya kakak dia. Kakak dia ni jahit baju. Bila jahit baju bukan jahit jubah saja. Ada kadang jahit skirt. Ada ustaz yang buat fatwa haram sebab kakak dia jahit skirt. Ke skirt nanti nak menutup aurat ni, sebab orang. Tak boleh ambil. Susahlah adik dia ni asal ada apa. Pada kakak dia, tak ada mak dia pun tak ada. Kakak dia duk bantu dia siapa boleh ngapa kat dengan dia. Jadi ustaz awak cerdik ni jawab boleh tak apa boleh. Kita terimalah pandangan ustaz. Engkau ustaz tu kata tak boleh tapi ustaz lah kena bagi dia 300 boleh. Jadi boleh lah. Rupanya ustaz ni pandai buat fatwa, dia tak boleh selesai masalah. Ada hanya jahit tu dia kesekok dia pakai rumah apa masalah untuk suami dia. Apa tak boleh tahu gitu. Tengok dia hukum, dia tak kira. Kawan ni boleh makan tu apa kakak dia pasti. Sebab kakak dia jahit bukan jahit juga saja tak dia fatwa ustaz ni. Enggak ustaz tu dia kata tak apa kita terimalah pendapat entah tu. Baik sekarang ni duit tu kita sekat, tak dia ambil kakak dia, ustaz tu lebih dia 300 bulan. Oh tak apalah kalau begini kita pakai pendapat boleh tadi. Tak fikir kata benar tu tak nak kata haram lagu mana. Tak logik itu. Dia pakai rumah apa ni? Dia jahit mana tahu tak wajib usul tu dia pakai mana. Sedap-sedap nak keluar fatwa haram. Jadi benda-benda kita kena lihatlah. Jadi untuk sesi akan datang kita akan bincang pula bab yang ke-319, bab sesuatu diberi pahala hingga suapan ke mulut isterinya. Hak ni hadis Nabi ni. Maknanya kita bui siapa hak rutin, hak biasa kafir bui, tapi kita Islam jadi boleh pahala besar. Inilah sedekah dia tu. Hak bui pada isteri, bapa sepupu masuk suat nasi tu. Makin ni asal. Benar paling minimum. Hak tu boleh pahala. Kita kena jaga datang. Sini ni kehendak Nabi-nya jaga molek harta tu. Sebab kita nak beri ke isteri ni jadi sedekah. Kalau harta tu tak ada syubhah tak ada. Syubhah tak ada. Tak boleh pahala. Gitulah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.